أستغفرك أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala manja minallah illa ilaih amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastikan mati. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami menguji manusia itu dengan bisyarri wal khair, keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah, cobaan. Wa ilaina turja'un. Kembali kita kepada Allah. Hanya saja Allah nak melihat adakah kita nak kembali kepada Allah atau tidak. Jadi tujuan Allah hidupkan kita di atas muka bumi ini daripada rujukan surah Al-Anbiya ayat 35 tersebut. Kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari menjelaskan ayat ni bahawasanya Allah SWT benar-benar menjadikan hidup ini padanya ada cobaan. Walana belukum itu ujian, fitnah itu cobaan, kehidupan itu ujian, di dalamnya ada cobaan. Makna kata sepanjang hidup kita adalah hidup yang disajikan dengan ujian. Kalau kita nampak anak-anak kita nak SPM, kita namakan bulan peperiksaan, examination month, bulan peperiksaan, yang mana nisbah kepada ujian, peperiksaan. Lalu kita pun tanya, apa subjek yang ada di dalam peperiksaan kamu tu? Oh, ada 10 subjek.
ada 11 subjek. Subjek itu nisbah kepada cubaan. Akan dicuba dengan susah dan senang. Kita bukan bulan ujian, tetapi sepanjang tahun ujian. Sepanjang hayat ujian. All the way. Jadi orang yang sepatutnya nak menjawab peperiksaan, dia kena jadi orang yang bersedia untuk menjawab, betul? Dengan apa? Dengan belajar. Kita marah anak-anak kita tak belajar. Kau ni nak periksa ni duduk je, main je. Kau tak belajar. Yang kita, mak-mak ayah ni, adakah kita belajar untuk menjawab ujian kehidupan? Nah, jadi belajar itu mesti dimulai dengan apa? Apa topik untuk menghadapi cobaan buruk dan baik? Tauhid. Bila kita bagi masa untuk belajar tauhid dengan sepenuh hati. Kalau dalam subjek itu, dia jadi major subjek. Kalau kredit awal, dia kredit awal yang paling besar. Kalau fail subjek itu, fail semua subjek. Jadi setiap hari dia kena ada subjek tauhid. Setiap hari. Bukan sebulan sekali. Pagi ni kita alhamdulillah, Ustaz kalau boleh nak setiap hari, saya pun tak larat. Tapi kita kena niat nak belajar tauhid setiap hari. Hari-hari antara utama perkara yang kita kena persiapkan untuk belajar, dan niat kita sebagai penuntut ilmu adalah untuk belajar tauhid. Kerana ujian sepanjang hayat adalah ujian tauhid. Sepanjang hayat, buruk dan baik, bersilih ganti, ibarat malam dan siang yang tak boleh diberhentikan. Kita tak boleh nak halang siang, tak boleh nak halang malam. Datangnya kita kena terima. Soalnya apa yang kita buat ketika siang, apa yang kita buat ketika malam. Tu ada orang tak nak terima sakit, malah dia menentang kesakitan. Dan ujian yang tertinggi dalam kehidupan yang buruk, bisyarri ini yang buruk, adalah kehilangan, kematian, buruk. Namun keburukan itu kalau dihadapi dengan persiapan husnul khatimah, maka kita akan mampu hadapi dengan kebaikan. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, barang perlu diingat. Selalu diingatkan diri saya dan semua jemaah, jangan sampai kita tertipu, kata Allah SWT, dengan kehidupan ini. Tertipu apa? Kita lupa, tertipu. Kita ingat hidup ni tak ada ujian. Dan kita sedang menunggu ujian. Kita sangka sakit tu baru ujian. Hilang tu baru ujian. Kerugian baru ujian. Walhal ujian itu adalah susah dan senang. Dan itu surah Al-Anbiya ayat 35. Dan jemaah sekalian, apabila padanya itu pengajaran yang paling besar untuk kita memahami ujian itu adalah dengan kematian. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jemaah itu semuanya hadir, kita mendoakan keampunan bila dapat jenazah. Itulah yang kita nakkan, keampunan daripada Allah untuk almarhum, almarhumah, insyaAllah. Dan ketika kita melihat jenazah, kita akan ingat, sesungguhnya itulah aku nanti. Para ulama kalau dia tengok jenazah, dia tak tengok orang lain, dia tengok diri dia. Dan dialah itu nanti. Dan di Makkah Al-Mukarramah, jemaah sekalian, Madinah Al-Munawwarah, Haramain, Allah SWT membuka hijab tirai kehidupan ini, yang mana sebenar-benar hidup itu mati, yang pasti dalam kehidupan ini mati. Akhirnya solat jenazah itu menjadi solat yang boleh dikatakan solat ba'diyah. Betul tak?
Lepas subuh ada jenazah, lepas zuhur ada jenazah, lepas asar ada jenazah, lepas maghrib ada jenazah, lepas isyak ada jenazah. Siapa pernah ada pengalaman tengok pengurusan jenazah di sini? Ada? Ada Allah bagi ruang untuk mengiringi jenazah. Mana tahu pergi umrah, ada saudara ke ada? Tak ada. Ada siapa di sini pernah tengok bagaimana pengurusan jenazah itu? Di tempat di mana? Mungkin jaranglah. Allah takdirkan saya pernah. Sana dipanggil hospital pengurusan jenazah. Ada hospital. Sebab tu kita, pertama saya heran kenapa setiap waktu tu macam mana mereka urus. Susah nak urus ni. Bukan seorang dua. Banyak. Rupanya ada hospital pengurusan jenazah khas, asing. Bukan macam kita ialah bilik pengurusan jenazah, bilik jenazah kan. Di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah sama, hospital. Daftar situ, uruskan, keluar, ambulan datang. Jenazah suruh sampai, solat ke bumi. Sana pun canggih, sini pun canggih. Ramai orang, ramai. Dan sampailah tahap kita menganggap benda tu satu benda yang kita tunggu. Lepas ni ada solat jenazah. Ibaratnya lepas solat tunggu mati. Siapa mati lepas ni? Macam itulah. Engkau ke aku? Kena cakap macam tu dengan kawan, jangan tengah orang lain pula nyanyi. Lepas dia solat ni siapa mati? Ibaratnya hidup kita ni solat dan tunggu mati. Yang lain-lain itu subsidiary. Sambil menunggu solat, sementara menunggu mati, aku uruskan rumah tangga aku. Sambil menunggu solat, sementara menunggu mati, aku jadi isteri. Dan aku akan pastikan aku seorang isteri yang tak tersakiti. Iyalah nak mati. Takkan mati dalam keadaan sakit. Sakit hati aku, mati lagi baik. Jangan. Orang beriman bukan begitu perbincangan dia. Orang beriman itu dia mesti selesaikan masalah kesakitan itu di dunia lagi, supaya dia boleh balik kampungnya. Ini pun lagi tertipu kita kadang-kadang. Kita ingat inilah kampung kita. Dah Allah gunakan dalam Al-Quran darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akan ganjaran Allah di dunia ni untuk kampung akhirat kamu. Jadi kita nak balik kampung, takkan nak muka sedih-sedih, serabai-serabai kan, compang-camping sana. Anak kita balik kampung kerja atau belajar for good, balik kemudian tengok apa hal kamu ni, comok-comok ni kenapa? Nampak tak? Dia mesti kita kalau nak balik, dia mesti kita nak buat persiapan kan? Macam itulah. Jadi alhamdulillah, persiapan yang paling penting adalah persiapkan diri dengan ilmu dan kefahaman agar kita mampu mendepani kehidupan ini dengan jalan yang benar. Alhamdulillah, di tangan jemaah sekalian semua dah ada dah kitab ni. Ada yang tak ada? Ada yang tak ada. Saya sarankan jangan beli satu, beli dua, beli tiga, beli empat. Sebab apa? Sebab apa? Sedekah. Wariskan. Ni niat ni, belajar ni dan kena wariskan. Berapa orang anak ada? Beli. Kalau ada 5 orang, beli 5 orang. Kalau ada 6 orang, beli 6 orang. Ya Ustaz, tauhid ni. Jangan wariskan resepi. Ni mak ada resepi ni, mak ada resepi ni. Wariskan, niat belajar dan wariskan. Dan itulah warisan yang terbaik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewariskan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan wariskan harta saja. Dan harta pun kalau mana yang kata nak beranak, tak adalah nak diwasiatkan, tak payah. Wari-wari dia tunggu faraid. Melainkan sebelum tu buat perkiraan lain. Apa?
Baik, maka di tangan jemaah sekalian, insya-Allah kita pun dah masuk qala musannif kan, permulaan tu, alhamdulillah. Dan sebelum kita pergi jauh dalam perbahasan ni, suka saya terangkan dan saya bagi penjelasan sedikit. Kitab ini yang dikarang oleh Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan, hafizahullah taala alaih, yang mana beliau adalah guru saya yang memberi kebenaran untuk menyampaikan hasil karya beliau, yang mana karya ini adalah melibatkan kajian tentang sejarah sifat 20, yang mana saya kira ini satu permata yang sangat berharga, kerana untuk kita faham susu galur bagaimana akidah kita tu sampai. Macam mana boleh sampai kat kita ni? Dan ini bila kita faham susu galur itu membawa maksud untuk memantapkan lagi keyakinan. Kalau kita tak tahu dari mana asal-usul datang, kita pun tak tahu, entah tiba-tiba ada je, entah. Tapi kalau tahu macam mana, terutama sifat 20, makruf, semua faham, Nusantara terutamanya, antara kaedah perbahasan yang dibawa untuk memperbahaskan tentang Allah, tauhid, aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kurun kedua, ketiga hijrah, ya, yang mana beliau mengasaskan perjalanan perbahasan tentang penggabungan perbahasan tentang akal dan nakal, akal fikiran, nakal Al-Quran, digabungkan. Jadi sampai ke hari ini jemaah sekalian, jadi kena faham, susu galur ni kena faham. Dan kita kena sebagai ibu, khusus ramai ibu depan ni, mewariskan keyakinan yang benar kepada anak-anak. Jangan salah mewarisi keluarga kita dengan fahaman yang meragukan. Saya Ustaz memang suruh anak saya sembah Allah, saya tak suruh sembah lain. Tapi pada masa yang sama ada yang lain. Dipanggil apa? Syirik. Kenapa berlaku syirik? Tak kenal Allah lah. Itulah. Sifat tak kenal. Bila sifat Allah tak kenal, apa yang berlaku? Syirik. Bila tak boleh bezakan kuasa Allah dengan kedekatan makhluk, maka berlaku wujud dua keadaan. Syirik. Kita menyangka kita yang mengubah, membentuk keadaan, kita yang mengatur keadaan. Kita hanya merancang, tidak menentukan. Jelas? Tapi ada berapa ramai hari ini yang merancang dan menentukan. Kau belajar betul-betul, pastikan dah besar kamu jadi orang yang berguna. Tu pastikan. Akhirnya wujud dua keadaan. Itu hati-hati. Itu jangan sampai mewariskan perkara yang salah ibu-ibu. Jangan sampai nanti kau tak ada duit, nanti apa kau nak makan? Siapa nak bagi kau makan? Jangan. Bab makan, bab rezeki, kena sifat Allah. Siapa yang mengadakan? Yang ada siapa? Maujud siapa? Al-wujud siapa? Ni kena faham. Barulah generasi pemimpin, generasi pejuang, generasi yang mempertegakkan kalimat thayyibah tu terbina. Kalau generasi yang ada ini ditanamkan dengan keraguan, bagaimana dia membela agama dia sendiri? Dan jangan mimpi dia nak bela kita. Wahai para ibu, jangan mimpi anak itu akan jadi anak yang taat kepada kita sekiranya di dalam hatinya ada syirik. Kerana apa? Kerana contoh, dengan panggilan seorang ibu bagi anak lelaki, dia ada satu tuntutan, taat. Taat ni pada arahan, bertembung dia dengan perkara lain. Kerja dia sebagai contoh, dan kerja dia tu boleh diejas, bukan tak boleh ejah. Tapi mak dia ni ada keperluan yang tak boleh ejah, tapi dia beranggap kerja dia itu memberi kehidupan pada dia, memberi duit pada dia. Akhir dia nak utamakan kita. Siapa yang salah dalam mendidik? Apatah lagi nak pandang solat.
Dia anggap dengan kerja dia, usaha dia itu menentukan semua. Solat lambat pun tak apa, buat imam kadang-kadang tak solat pun tak apa. Jadi jangan mimpikan satu keadaan yang anak tu nak dapat balik penghormatan kerana dia tidak meyakini Allah sepenuh hati. Akhirnya surahan-surahan yang bersifat qat'i, taat. Kamu boleh fikir mana boleh didahulu, mana boleh kemudiakan. Panggilan mak sebagai contoh. Tapi dia tak nampak tu. Dia anggap kalau aku tak usaha, aku tak dapat. Dia lupa apa makna berkat. Dia lupa kuasa Allah tu duduk di sisi siapa? Di sisi Allah, bukan diri dia. Ni mukadimah dia. Saya nak nampakkan gambaran tu satu. Supaya kita kekal begini belajar. Jangan ada satu sifat on off. Ada lemah dan malas tu on off. Kejap rajin, kejap malas. Kejap rajin, kejap malas. Sebab apa? Dia tak nampak kepentingan pengajian. Kalau nampak, dia akan pertahankan. Ini pertahankan perkara yang pasti membawa kesejahteraan dan keselamatan diri kita dan seluruh keturunan kita, insya-Allah. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, sebab itu kita bawakan perbahasan ini, dan pada masa yang sama perbahasan tentang syarah hakikat kehidupan, iaitu perbahasan tauhid dan kehidupan saya selarikan, agar kita tahu dan nampak kaedah bagaimana nak terjemahkan. Pada masa sama kita kaji secara ilmiah sejarahnya. Kemudian dia ada dua bahagian kitab ini. Bahagian pertama kita akan kaji sejarah, dan mungkin insya-Allah saya akan ringankan sebab dia sebab sejarah ni fakta berlaku, dan semua fakta. Tinggal lagi bila kita olah bawa pada perbincangan kehidupan, kita akan ringankan. Memang panjang sikit bab fakta sejarah, dia penting. Dan bahagian kedua adalah syarah matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin. Di tangan jemaah sekalian ni, kitab ni membahaskan perbahasan Ummul Barahin, induk kepada perbahasan sifat 20. Bersyukurlah akan anugerah ini. Saya merasainya sebab Allah Ta'ala perjalankan kepada terus pada sumber perbahasan. Apatah lagi mutaakhir ini, kita perlukan dapat sumber yang jelas, dan Allah Ta'ala perjalankan kita. Itu tanda Allah nak bagi kebaikan bagi sesiapa yang Allah nak berikan dia kefahaman. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Allah akan bagi dia kefahaman di agama. Faham pula tentang tauhid. Yang tauhid pula kena pakai sepanjang hayat. Dan tak ada waktu Jangan kata waktu sekarang saya bertauhid, waktu lagi saya kurang sikitlah tauhid boleh Ustaz Jangan. Tak boleh. Dia 100% tauhid. Pada masa yang sama baru akan datang amalan-amalan yang bersifat ada waktu tertentu, amalan dia ada rukun tertentu, syarat tertentu. Tapi amalan yang perlu kita jaga sepanjang nafas kita ada, itulah keyakinan kita. Amalan ini mesti diperjuangkan, dipertahankan tanpa ada istilah lemah. Kerana bila lemah, kita akan ditewaskan oleh musuh-musuh Islam. Itu iblis terutama. Jadi ini cara juga untuk membina kekuatan. Tak payah lagi cari kekuatan dengan nak baca-baca tulisan-tulisan yang perlukan inspirasi nak kuat. Ada buku jual, tajuk jelas tulis, Ibu Kena Kuat. Nak kuat apa? Baca dan menangis. Nak kuat apa? Baru musak pertama menangis-nangis. Dia kuat. Kekuatan bukan datang dengan tulisan-tulisan yang memainkan perasaan. Kekuatan datang dengan tulisan atau kalam-kalam yang membincangkan tentang kekuasaan Tuhan Allah. Maka Allah akan datangkan kekuatan demi kekuatan. Sekarang tengok, kita bahaskan, kita dah rasa nak jadi pejuang Seri Kandi lah. Tak payah bersik silat pun. Saya nampak ada juga jenis bersik silat pula kan. Nak silat apa? Siapa nak dilawan tu? Siapa lagi Ustaz? Tu lah. Apa? Tu. Abang on dia tu lah. Jangan lawan. Kita tawan. Jangan lawan. Kita tawan. Faham? Kalau lawan nanti ada yang kalah. Kalau tawan pasti menang.
Tu tip tu. Catik ke bawah tu. Tawan. Nak tawan pula jangan buat benda yang tak keruan. Tawan dengan kekuasaan Tuhan. Allah yang menjadikan dia. Allah yang menghidupkan dia. Maka kita minta kepada yang menjadikannya. Itu kaedah. Taib imas sekalian. Maka kita sambung kita terus kepada kajian sifat 20 dulu. Sambung. Seperti dekat, saya kira akidah adalah kunci kebahagiaan. Betul tak? Habis dah? Ini kan, dia membincangkan prinsip asas. Tak apalah, tengok balik kat sini. Kita balik pada musulat 6 ni. Ke-6 dah masuk tengah dah. Saya dah bahas yang awal belum? Kolam musulat ni, rasa belum lagi. Saya terus ke situ kan. Saya nak bahas kolam musannif. Buka kolam musannif balik. Kata penulis. Okey, buka balik kata penulis. Okey. Ada beberapa perkara yang perlu dikaitkan, yang ditekankan pada kolam musannif. Yakni muka 6 tu. Awal balik saya tengok. Okey. Okay, boleh? Nampak kolam musannif kata penulis. Okey, type. Pergi perenggan yang ke bawah. Akidah adalah kunci kebahagiaan. Okey. Akidah adalah kunci kebahagiaan seseorang hamba Allah SWT di dunia dan akhirat. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas. Ini kata kunci yang perlu kita perhatikan. Akidah ini pertama benar. Alhamdulillah kita dah benar mempunyai akidah. Yakni mengesahkan Allah, meyakini Allah Maha berkuasa. Kemudian yang kedua kena tepat. Benar, kemudian kena tepat, dan yang ketiga kena jelas. Sayang bila kita dah ada akidah yang benar, kemudian kita tidak tepat di dalam explanation, kita nak jelaskan kita tak tepat. Sehingga boleh mewujudkan perkara-perkara yang boleh merosakkannya sebagai contoh syirik. Apatah lagi yang lebih bahaya bila tak jelas. Tak jelas, samar-samar, menyebabkan akidah yang benar tadi, yang semua kita dah Allah anugerahkan iman, akhirnya boleh rosak. Hati-hati. Jadi 3 perkara ini mesti digaris pandukan. Benar, tepat, jelas. Segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan tak diterima je mas sekalian. Ya. Kalau kita nak racun pokok, buah, jiran dia tengok buah rambutan merah. Ni jiran ni bukan kat sini mas sekalian, ni dekat 2 pasir butir berdengung panggil. Merah ada pokok tu, baginya hidup ada. Geram tu. Ada ke dia racun sebiji buah tu dia. Dia panjat, dia racun buah tu. Dia panjat, dia racun. Sekali dia mati. Dia racun kat mana? Akar. Kata Buya Hamka, pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Rimbun serimbunnya buah, kemudian apabila akar itu telah rosak, semua buah akan mati. Begitulah akidah. Banyak-banyak amalan yang dibina, pada satu ketika akidah kita berpaling, hancur semuanya. Jadi kau jaga, dah tahu dah kat mana. Bukan jangan beramal di luar sana, maksudnya furuk pecahan. Buah kepada iman tu amal, buah dia. Dan amal yang manis, dibajanya akar tu, dijaganya akar tu, maka manislah buahnya. Nak rasa seronok beramal, mantapkan iman. Nak rasa seronok beramal, apa dia? Jangan doa faham amal dia mesti nampak stikar sejadah. Jangan nampak yang syariah, yang mana kita nampak faham satu keadaan. Walhal amalan ini seluruh kehidupan yang nak dijadikan pahala kerana Allah, bukan selainnya, mengikut
ittiba' Nabi SAW. Sebagai contoh, jadi isteri, beramal antara amalan yang panjang pahalanya, panjang pahalanya, panjang waktu amalannya, tak berhenti. Tiba-tiba tak seronok. Sebab apa? Kalau kita bahaskan pada ni, sebab apa tak seronok beramal jadi isteri? Ataupun kenapa tak seronok jadi isteri? Sebab dia tak jadikan isteri itu sebagai ladang amal. Tapi ustaz, saya beramal ustaz. Makna dia tak seronok beramal. Kenapa tak seronok beramal? Keyakinannya pudar. Begitu juga dengan suami. Tak seronok menyara isterinya, bagi duit tak seronok. Macam aku je bagi, marah. Kira aku cop duit, marah. Pada bagi duit kat isteri pahala. Oh, betul, betul. Bagi duit kat suami lagi pahala. Sungguh. Itulah jadi bala kan. Macam mana boleh jadi bala? Bagi tak puas hati. Ni kan bagi kan mula tadi. Macam mana kita boleh berhadapan dengan krisis begitu? Sebenarnya krisis-krisis yang berlaku kerana krisis akidah. Orang berkira nak memberi kerana dia tak yakin dengan ganjaran pahala. Betul tak? Kalau dia yakin dengan ganjaran pahala, dia berkira nak bagi. Kenapa kita tak berkira nak membeli? Belikan dapat tak barang? Belikan dapat tak barang? Padahal barang tu kita suka tu. Tak kira berapa harga. Dia campak duit tu 20,000. Dia pegang emas tu. Bagus. Sanggup ambil emas tu kenapa? Sanggup bagi 20,000 dapat emas. Untung ustaz. Dah bagi duit sedekah dapat pahala, tak untung? Tak nampak. Jadi krisis keyakinan. Tu je lah. Tapi orang cakap kalau bagi tu marah. Kau ni mana-mana cakap aku lemah iman lah tu. Kalau orangnya iman je benar, dia takkan petikaikan amalan. Hari ini ramai orang petikaikan amalan. Kan? Mutakhir ini serangan kepada institusi rumah tangga untuk menggoncangkan keyakinan agar isteri jangan buat kerja rumah. Betul? Kita dulu tak ada pun cerita macam itu. Tok Wan, Tok Nyang kita tak ada pun isu nak masak tak masak ni. Rela, seronok pula. Siang bomboh dapur tu. Kadang-kadang seronok. Ini dapur arang tau dah. Amboi. Pakai dapur, tak payah dapur gas. Apa hal kata? Nampak tidak? Jadi makna kata keyakinan dia. Sekarang tak yakin. Ini dia. Tanpa akidah yang benar. Saya nak syarahkannya itu lima sekalian. Masalah-masalah ni memang berlaku tadi kan, ujian kan. Tapi kadang-kadang orang tak sanggup nak dengar. Sakit hati dia. Yang ustaz nak nyokong siapa ni? Saya tak sokong siapa-siapa. Saya memperjelaskan apa yang sepatutnya disampaikan. Kadang-kadang manusia itu dia nakkan kebahagiaan dengan kebendaan. Benda ni maksudnya suami baik baru dia bahagia. Kalau macam tu habislah. Sebab baik ni tak pasti pada sesiapa, tak tahu. Dan baik itu pada Allah, kan pada makhluk. Kebahagiaan pada tempat, benda, akhirnya habis. Tapi kalau kebahagiaan itu pada akidah, setiap orang ada akidah. Betul tidak? Tinggal lagi mantapkan. Dan ilmu akidah Islamiah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Ini saya nak quotekan juga kedudukan ilmu ini. Kata Tuan Guru Dr. Nik Wan Syukri Nik Wan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala.
Ada kedudukan ilmu yang berbanding dengan ilmu lain, dia merupakan ilmu terpenting, amat penting. Jadi pagi ni kita belajar ni ilmu kedudukan yang paling penting. Sebab tu saya katakan tadi, setiap jemaah yang ada pastikan ada kitab ini, dan ia sejarah, dan ianya tentang matan Barohin, kemudian wariskan dekat anak-anak. Ini ilmu terpenting jemaah sekalian. Dan ia membincangkan apa yang dibincangkan, prinsip asas secara menyeluruh ke arah mengenal Allah serta sifat-sifatnya. Nabi, Rasul dan tempat kembali segala makhluk setelah mati. Bagi memenuhi kepentingan tersebut, para ulama sepanjang zaman turut menampilkan karya masing-masing dalam pelbagai bentuk keperluan seperti kitab, bait, syair, buku dan sebagainya. Jadi dalam keperluan nak menyampaikan ilmu yang penting ini, maka para ulama dalam pelbagai kitab, karya, bait, syair, buku dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah, Tuanku Dr. Nikmat Syukri Nikwan, beliau adalah Ketua Jabatan Usuluddin, dan beliau mengajar dalam kajian karya-karya akidah. Dan hasil penulisan beliau ini adalah menggabungkan karya-karya akidah yang terdahulu, terutama daripada karya yang pertama, kurun kedua 2 Hijrah, itu Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar. Kalau kita nak buka kitab tu tak terbuka, tebal kitabnya besar. Sampai sekarang perbahasan yang paling terkini punya perbahasan akidah, yang paling awal dipanggil, kalau ada perbahasan akidah dipanggil salaf wal khalaf. Salaf ulama yang terdahulu 300 Hijrah, zaman 300 Hijrah, yang mana lahir 280 Hijrah, 270, start pada 200 Hijrah ke 300 tu zaman 300 Hijrah. Start pada satu zaman pada hijrah Nabi SAW sehinggalah jadi sahabat tabi'in. Tabi'in sekalian. Kemudian khalaf, yakni yang selepas daripada 300 Hijrah. Ada yang riwayat mengatakan 500 Hijrah sehinggalah sekarang. Jadi jemaah sekalian, ini satu perbincangan yang besar. Bagi saya lah, saya seronok sebab kita dapat tahu sejarah itu. Kadang-kadang kan, kalau anak kita tanya lah, okey, kita ringankan balik perbincangan. Kalau anak kita tanya, mak nak tanya, bila sifat 20 ni ada mak? Jawab apa? Entah. Tahu mak lah waktu mak umur 20 tahun. Tahu mak 20 tahun pula. Tahu pula awak tak tanyalah kan. Mengaji dia kata. Marah pula nak tu kan. Tu soalan pertama. Soalan kedua, mak, ada orang kata sifat 20 ni reka-reka je mak. Ayo. Ada wujud perbahasan ni di luar. Ada yang ketiga, orang kata, orang ni saya tak nak tuju pada siapa lah, umum, sebab perbincangannya ada di luar. Buang masa ngaji sifat 20. Sebab apa? Sebab ini sifat rekaan, kita kena mengaji terus kepada Allah. Ada sifat dia, ada kaedah dia. Hati-hati. Dan kita tak boleh jawab kalau tak tahulah asal-usul, macam nak jawab? Itu kadang-kadang kita dah benar tapi akhir tak tepat, kemudian tak jelas, akhirnya tinggal. Kita nak macam tu. Kita nak bila ditanya oleh anak, kamu tahu ketika kurun kedua hijrah, mak aku ni, kamu buka muka surat sekian, baru tahu. Kamu baca ni Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar, sudah kata mak aku ni. Sifat-sifat yang dibincangkan dengan sifat 20 bukan rekaan. Dia telah dibincang oleh ulama-ulama muktabar dahulu. Explain ke anak. Sifat 20 itu diasaskan oleh Al-Imam Sanusi pada kurun ke-9 Hijrah. Anak dengar menyanda mak aku ni, yang dinamakan tauhid formalistik, disusun. Yang menyusun 20 sifat ini, mak ambil whiteboard pula, dengar.
Pada kurun ke-9, mak cerita, barulah anak tengah dengan mak aku ni tak boleh buat main ni. Seorang mak dan ayah dua-dua perlu menunjuk karakter seorang berilmu. Kena. Biarlah dia melihat kita menjadi seorang gurunya. Ini tugas penting seorang ayah dan ibu. Dan kita tidak mahu dilihat oleh anak kita, mak kita ni pun mak pun ngikut je. Biar karakter guru. Walaupun tak tahu semua tak apa, mak nengok kita. Mak belajar ni, mak belajar. Dengar cerita balik. Tu penting, tahu sejarah. Tahu. Apatah lagi kini umat Islam terdedah dengan pelbagai perkara, cabaran, fahaman luaran dan dalaman. Ini maksud saya tadi. Ada soalan-soalan datang nanti daripada anak kita, dia akan mempersoalkan ataupun nak tanya, mungkin dia nak tahu. Isu-isu yang berkenaan dengan akidah ni banyak, jemaah sekalian. Jadi kita kena bersiap sedia untuk berhadapan dengan soalan-soalan ini. Kalau tidak ditanya, alhamdulillah. Sebelum ditanya, kita ajar dia. Jangan lepaskan macam itu. Ataupun kalau dia dah belajar, kita tanya dia. Kamu ajar mak, kita nak dengar. Cara nak tahu anak tu tahu apa, suruh dia ajar gitu. Itu pun cantik dengar. Kamu ngaji apa dah? Kat sekolah ngaji akidah, mak tahu. Ngaji apa? Cerita kat mak sikit. Tengah-ngah. Alam kamu tak ngaji tu kata. Mana nota? Tengok mak cara nak spot check. Macam itu. Tengok nota anak. Ini Naruto ni kata. Yang lukis apa kata? Ataupun tengok nota. Ini tulisan apa ni? Ini kurun ke berapanya tulisan ni tadi? Bersimpul-simpul tulis lah. Kalau dia tak boleh nak explain, dia mesti catat. Kan? Kalau catat, kita tengoklah catatan dia. Mana yang kamu tak faham tadi? Ni sifat 20 ni tak faham. Dia macam ni. Baru mak explain. Macam tu kita tahu. Ni cara ni. Sambil-sambil tu kita belajar parenting. Rebut peluang menjadi guru bagi anak-anakmu. Wahai para ibu, rebut peluang menjadi guru bagi anak-anakmu. Bagaimana contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ibunya betul-betul seorang guru. Guru ni apa? Membimbing, tarbiyah. Bukannya kita kena khatam kitab berjilid-jilid. Tidak. Itu faqih. Itu guru yang faqih. Guru tapi faqih. Tak semua orang Allah bagi. Dia panggil tahap sampai tahap mujtahid. Kalau dapat macam tu alhamdulillah. Tapi tuntutan tidak sampai begitu. Tapi guru dengan maksud membimbing. Apatah lagi ni, terdedah dengan pelbagai cabaran, fahaman luaran, dalaman yang menguji akidah mereka. Baik, bab ujian akidah ni, dia ada fahaman. Dimasukkan, cuba tulis fahaman ni. Saya tak tulis, boleh tak? Ini ujian akidah. Ini ujian akidah kan? Saya tulis pahaman agar jemaah sekalian boleh familiar dengan perkara ni. Tak. Okey, baik. Dalam tadi masalah akidah kan? Dia ni kepercayaan tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan tentang Allah ini perlu sampai tahap keyakinan. Dia perlu sampai tahap yakin. Nampak? Dia nampak kan? Ni sana Okey. Baik. Jadi apa cara nak hilangkan kepercayaan dulu?
Ataupun apa cara nak hilangkan keyakinan ini sehingga kepercayaan dia terganggu? Maka dia akan serang pemikiran. Dia kena pegang. Cuba saya tengah tulis. Dia akan serang pemikiran. Atau dalam bahasa jemaah sekalian, gunakan perkataan ini. Dipanggil perang saraf. Ya, perang saraf. Sebab tu kita kena tanya, kita tidak akan boleh tanya apa yang ada dalam hati kamu. Kita tak tahu kan? Tapi apa yang ada dalam fikiran kamu. Kita boleh tahulah sedikit sebanyak, sebab dia akan efek kepada hati sedikit sebanyak. Dan pemikiran dan hati ni, dia dua perkara yang berasingan tetapi dalam kumpulan yang sama. Saya cakap, dia dalam perbincangan tentang roh, semua satu kumpulan yang sama, tapi dia dua division yang berbeza. Jiwa, akal dan pemikiran. Maksud dia. Jadi hati yang benar, tepat dan jelas ini mampu meluruskan pemikiran. Itu maksud dia. Dia yang akan kontrol pemikiran balik hati yang benar. Dan pemikiran juga perlu mendapat penjelasan yang tepat dan jelas. Dia sangat berkait. Pemikiran yang tepat dan jelas. Tepat dan jelas. Tepat dan jelas ni dua pemikiran. Kita nampak jelas, tepat, explanation, faham. Hati benar, benar duduk pada hati. Kadang-kadang penjelasan itu tak boleh. Tak boleh. Boleh? Boleh buang. Tak. Saya pernah buang benda tu terus. Tak apalah. Pakai tu. Jadi bila hati itu benar, kadang-kadang penjelasan yang tidak tepat dan jelas, kita akan ada satu sifat hati yang Allah ilhamkan untuk rasa macam dia tak kena je. Hati itu ada sensor. Cuma dia bukan ragu-ragu, dia ada satu dia panggil syak. Dia ragu-ragu ni dia lebih atas pada syak. Dia ada satu perasaan yang Allah ilhamkan atas satu benda yang salah. Sebenarnya ada satu naluri, fa'alhamaha ilham fujuruha wa taqwaha. Dia akan macam ini macam tak tepat ni, dia ilham. Cuma kadang-kadang benda tu tertutup kerana kita tidak dapat penjelasan. Akhirnya dia yang tidak tepat tadi, yang salah tadi, dia akan terus menjadi kebiasaan. Sebagai contoh macam gini pemahaman kita. Anak kita ni first time, dia tak pernah buat benda yang salah, dia tak pernah dengar pemikiran yang salah. Tiba-tiba dia dengar. Bila dia dengar perbuatan salah, dia akan memberikan satu respon kepada badan yang menentang sebenarnya. Tak nak lah, tak boleh lah. Kawan dia kata tak apa, kali ni je. Nampak? Kemudian dia selesa. Itu maksud dia. Dalam hidup kita pun banyak berlaku begitu. Sebenarnya Allah bantu kita untuk menapis keburukan-keburukan itu. Tapi kerana kita tidak dapat bimbingan yang jelas, maka hati kita tak mampu nak counter balik benda itu. Itu maksud saya. Baik, berbalik pada tadi. Maka pemikiran ini jalan masuk untuk menghilangkan kepercayaan, mendatangkan keraguan itu dengan pemikiran. Sehingga hati yang tidak dibangunkan dengan keyakinan tadi benar, dia akan terganggu. Berbolak-baliklah dia. Maka pemikiran disebabkan balik pemikiran tadi. Maka ada 3 pemikiran yang menjadi cabaran akidah di akhir zaman. Banyak lagi, saya tulis 3 je dulu. Yang pertama, Islam liberal. Islam liberalisme. Islam liberal, liberal. Yang kedua, Islam, saya letaklah Islam depan ni, sekular. Yang ketiga,
Islam plural. Atau dalam bahasa liberalisme, sekularisme, pluralisme. Apa itu liberal? Kebebasan. Dia nak bebas. Saya bagi kata kunci. Bebas. Sekular. Pisah. Plural. Sama. Dia kata kunci ya. Tarif dia panjang lagi, tapi dia kata kunci. Islam yang bebas. Bebaslah kita nak ikut ke tak ikut hukum ke, mesti ada. Dia suka dia menanggalkan ijtihad. Ulama dah tetapkan hukum dah, kemudian dia kata tak semestinya begitu. Dan Islam liberal ni juga dia adalah pecahan kupasan daripada Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang yang menolak sifat Allah. Ni kita ngaji sifat Allah ni kan, sifat 20 ni, dia tak mau ikut. Dia tak pakai. Islam sekular dia pisahkan. Dunia-dunia, akhirat-akhirat. Dia pisah. Bila dunia tidak dipimpin oleh akhirat, tunggal langgang lah. Sepatutnya tidak boleh dipisahkan. Dan ini semua akan memberi ancaman kepada akidah. Sebab bila dipisahkan dengan akhirat, kan akidah kan, akhirat. Dia tak nampak buat kerja tu akhirat. Dia tak nampak. Macam tadi lah berbalik kepada anak tadi. Dia boleh membiarkan tanggungjawab dia sebagai anak kepada mak dia. Malah kadang dia pergi kira mak ke isteri. Dia buat macam itu pula. Walau dua-dua tu tanggungjawab dia. Dia menambah tanggungjawab. Bukan mengurangkan tanggungjawab. Dia kena faham. Orang yang yakin akhirat, dia akan faham lah benda tu. Walaupun kita takkan boleh buat semuanya, tapi kita Allah bagi kemampuan mengaturnya. Atur tanggungjawab. Tanggungjawab ni mesti diatur, disusun selia dengan baik. Tapi kalau sekular, dia pisahkan. Dan yang ketiga, plural. Sama je. Orang solat ke tak solat ke, sama je. Itu satu. Yang kedua, dia samakan agama. Yang benar bukan Islam saja, yang lain pun benar juga. Hati-hati. Dia kata nak sampai kepada Allah bukan dengan cara Islam saja. Walhal yang benar hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sebab tu balik pada benar tadi tu, tepat dan jelas. Benar, tepat dan jelas. Bagi mas sekalian. Itu tiga ancaman yang dinamakan menguji akidah. Menguji akidah ni, ini menguji akidah. Dan belum lagi dikira dengan ujian iman, ujian akidah ni iman dengan susah senang tadi. Susah senang. Baik buruk. Baik. Ni bila dia susah senang kehidupan dia, apatah lagi dimasukkan pula lagi dengan cabaran pemikiran tadi, goyang. Itu ujian iman. Iman dinyatakan dengan ujian. Kat mana nak menyatakan iman? Ujian nanti. Yang kita buat, solat, Quran, puasa, zakat, haji, semua kita buat tu, itu suruhan agama. Kadang-kadang dia buat suruhan tapi tidak dengan penuh keimanan. Dia buat sebab disuruh kan. Buat je lah. Suruh, ya Allah dah suruh, buat je lah. Betul lah tu Allah suruh, tapi tidak berserta iman. Atau dia buat sebab susah, sebab senang. Susah, dia berdoa. Bila senang, doa lagi tidak? Udah tak doa lah. Sedangkan doa itu senjata orang mukmin. Doa susah senang. Memang kita doa ketika kita susah itu memang perlukan kepada pertolongan Allah. Senang pun sama.
Contoh kejap lagi kita akan akhiri dengan munajat umat. Kita namakan munajat umat dengan biqiraati suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. Setiap malam, setiap masa kita minta pada Allah. Itu ujian. Okay. Ini keadaan. Baik. Dan umat Islam perlu kembali kepada akidah keimanan yang merupakan jalan tunggal bagi mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Dan semua ini hanya diselesaikan dengan kembali kepada Allah dengan memantapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya Tuhan yang ada. Itu ayat. Satu-satunya Tuhan yang ada hanya Allah. Satu-satunya. Itu maksud dia. La ilaha illallah, satu-satunya Tuhan yang ada. Bukan banyak Tuhan. Jangan salah faham banyak Tuhan. Walaupun nanti ada perbahasan Tuhan yang dibanyakkan oleh golongan-golongan yang musyrikin, tetapi satu-satunya Tuhan yang ada hanya Allah. Hanya Allah. Illallah. Itu Tuhan merujuk kepada kuasa, menafikan kekuasaan. Satu-satunya yang berkuasa hanya Allah. Yang lain diberikan kuasa, bukan berkuasa. Diberikan saja kuasa. Kat situ jelas, Mas. Baik. Maka begitulah perbahasan pada qalam musannif ini. Dan jemaah yang mulia Allah Ta'ala, dalam bab pendahuluan tu, kita mulakan surat 15 tu. Kita pergi ke surat 15 sikit sebelum kita habis. Kita langkau ke surat 15. Nah, di sinilah telah kita bincangkan tempoh hari, yang mana bila dah berjanji kita tadi nak hadapi kehidupan, maka di situlah kita akan tak ada. Bagi yang tak ada kitab, saya bagi gambar. Ini gambar. Okey, baik. Jadi sejak alam roh lagi, manusia sudah mengaku dan bersaksi terhadap ketuhanan Allah SWT. Sebaik saja roh-roh keturunan anak-anak Adam AS dikeluarkan dari sulbi mereka. Ini seluruh manusia. Sebelum dihantar ke alam dunia sebagai seorang manusia yang memiliki roh dan jasad. Asal kita tak ada jasad, roh. Kemudian akhir ke dunia Allah jadikan jasad, keturunan. Dan peristiwa ini direkodkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf 172. Yang dia surahnya ada tu Al-A'raf 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Tengok, jiwa kita ni semua dah bersaksi. Sebab tu jemaah sekalian, kerana ni saya berurusan dengan isu ruqyah, gangguan. Ada yang Allah takdirkan dia diganggu. Lalu adalah perbincangan dia katakan dia tu diganggu, ustaz. Perangai dia itu sengaja ada gangguan, ada jin, ada saka, ada macam-macam bala kat dia tu, contoh kan. Saya pun jawab, takkanlah sebesar biji sawi pun tak ada iman dalam hati dia. Atau itu memang perangai dia sendiri. Jangan disalahkan jin dan saka itu, kerana sendiri perangai tak ada keyakinan kepada Allah.
Sedangkan kita dah berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Dah kalau dah berjanji dengan Allah itu Tuhan yang esa, kenapa kita perlu tunduk dan patuh dengan perkara-perkara yang mungkar itu? Kita takut dengan benda itu, kita tunduk dengan perkara itu, kita bagi dia sebagai reward. Oh, dia kuat ustaz, dia hebat ustaz. Kita dah berjanji dengan Allah. Maka masanya untuk buktikan. Dulu dah janji, sekarang buktikan perjanjian yang telah kita janji di alam roh. Ini patutnya ayat ni patut tuan guru mula-mula pendahuluan dengan Al-A'raf ayat 172 agar kita merenung kembali. Kita pernah satu ketika dahulu berjanji taat setia. Kita kena pegang ayat ni. Bukankah aku ni Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Nanti di akhirat nanti tak ada kata tak tahu, I don't know. Tak ada I don't know. Semua telah dipertanggungjawabkan sewaktu perjanjian roh. Jadi kita tidak boleh nak menuding jari kat siapa-siapa. Sebab tu jemaah sekalian, kesimpulan berhenti kat sini. Kesimpulan beribadat kepada Allah ni, surat 16, tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas dan dengan niat yang jelas. Okay. Beribadah kepada Allah tidak akan berlaku kecuali dengan niat yang jelas. Dan memang tujuan Allah jadikan kita untuk beribadat, ini mengesakan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Kata kunci di sini, kita tidak akan dipertanggungjawabkan perkara-perkara amalan yang selain daripada diri kita. Kita tak dipertanggungjawabkan dengan kejahatan orang. Jahat kita pada orang tu ditanya, jahat orang pada kita Allah tak tanya. Kadang kita ambil pening, ambil berat, takut nanti kan orang buat apa kat saya, nanti kan itu, nanti kan ini, takut dengan buruk orang kat kita. Walhal yang perlu kita takut buruk kita pada orang, sebab dia melibatkan syurga dan neraka. Kalau buruk orang pada kita, mungkin di dunia ni kita sengsara kenalah. Tapi kalau kita redha dengan perkara itu, Allah gantikan syurga. Macam tu. Contoh, orang buat buruk kat kita, dizalimi. Kita beribadat pada Allah ni, alastu bi rabbikum, kita dizalimi kan. Okay, doa orang yang teraniaya itu, mak nak doa apa? Nak doa apa kakak kalau dizalimi? Bagi dia kena ustaz. Rugilah. Doa dah makbul kan? Minta apa? Masuk syurga tanpa hisap lah. Ya Allah, nak mikir dunia lagi buat apa? Waktu tu doa makbul. Kalau betul kita teraniaya, angkat tangan, ya Allah, masukkan aku dalam syurga-Mu tanpa hisap. Itu caranya. Tapi kita tetap hati, kita tak puas hati. Yalah, syurga-syurga juga ustaz, syurga-syurga juga. Sebelum syurga ni saya nampak di depan mata saya ni. Jadilah ahli syurga yang memaafkan. Mudah aja gitu. Dah mula melawan-lawan. Kita pun jawab, mana lebih hebat, Allah yang menjadikan atau kejadiannya yang menumpang kepada Allah yang menjadikan? Allah yang maha menjadikan pun memaafkan makhluknya yang tak sedar diri tu. Ini kan makhluknya nak action pula besar diri. Kenapa pula saya nak maafkan? Kenapa? Sifat maaf ni sifat Allah, bukan sifat manusia. Jikalau sesiapa yang Allah berikan mandat untuk memaafkan, dia dekat dengan Allah, sifat dia menghampiri Allah. Kalau dia tak boleh, mas sekalian, makna dia jauh daripada Allah. Pilih. Dia akan dekat dengan syaitan, iblis. Iblis dia tidak memaafkan.
Sebab tu para nabi semua memaafkan. Walaupun apa juga keadaannya diperlakukan, yang membalas bukan dia, Allah. Di Taif nak diangkat yang gunung, nak dihancurkan, tapi Nabi kata tidak, dan Allah puji sikap itu. Jadi mudah-mudahan kita mengaji tauhid ni memberi kita kekuatan untuk menghampiri Allah dengan sifat-sifat kebesarannya. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ini dulu dan kita terus dengan munajat umat bi qiraatil Fatihah, 7 qiraat 14 riwayat insya-Allah. Jemaah yang mungkin baru ikut, jadi ikut saja qiraat yang saya baca ya. Ikut saja insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب bisirri khususan pada negara Malaysia ya Allah dan negara-negara umat Islam khususan Palestin di Gaza bebaskan ya Allah dari cengkaman Zionis laknatullah ya Allah. Beri kemenangan kepada umat Islam seluruh dunia ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan pada semua jemaah yang ada pada hari ini ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Sihat sembuh, sakit sembuhkan ya Allah. Rezeki yang sempit lapangkan ya Allah. Yang susah permudahkan ya Allah. Yang bergaduh damaikan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah
fi kulli hajah ya Rabb fi kulli hajah ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum la minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah jemaah yang mulia taala, syukur kepada Allah sudah majlis kita pada pagi ini dengan pengisian pengajian kita talaki sifat 20 dan hakikat kehidupan, dan kita tutup dengan munajat umat. Alhamdulillah air yang dibacakan itu boleh jadikan ibu air dia, dan tambah dan niatkan. Saya bagi penjelasan sikit. Dalam perubatan ada tiga medium perubatan yang biasa kita dengar: fizikal, pil, ubat-ubatan. Yang kedua kita biasa dengar cecair. Dan cecair yang paling tinggi vaksin, diinjek masuk. Dan yang ketiga jarang kita dengar, pernafasan. Gas, cecair, pepejal. Gas, cecair, pepejal. Kita kena maksimumkan ketiga-tiga penggunaan. Pil pun makan, silakan. Cecair kita gunakan. Kalau ubat perlukan dos, kita ada yang tak perlukan dos. Air ni kita nak buat apa dengan air ni? Kita ruqyahkan. Tu dengan nafas, bacaan. Dan ini kita boleh amalkan tanpa had. Jadi gas, nafas, cecair, pepejal. Jadi dalam elemen perubatan complementary medicine, complement, yang ini dengan ruqyah ni termasuk dalam complementary medicine, complement yang menampung, dan ianya perlu kita kuasainya. Jadi air yang jemaah sekalian yang kita bacakan, dia termasuk dalam perubatan yang kita berubat dengan cara nafas tadi. Bacaan itulah nafas lah. Masukkan, yang mana di dalam air ni ada molekul kan, ada formula kan, macam gitulah kita masukkan di dalamnya. Sebab tu kita jaga dia jangan rosak. Dan dalam bab perubatan dengan nafas ni, satu pantang larang. Setiap ubat ada pantang larang dia kan. Kalau kena dekat infrared ke apa, rosak ubat tu. Kalau dah terbuka, kalau beli satu papan ubat ke terbuka, tak boleh. Betul? Pantang larang ubat ini, jangan ragu. Jangan ragu. Boleh ke? Habis tawar, tak ada apa fungsi lah. Yes. Dia kena yakin, bukan yakin dengan air ni, yakin dengan Allah. Minumlah dengan yakin kepada Allah. Itu syarat dia. Dia sangat sensitif. Ada ragu pun hilang. Sebab tu alhamdulillah Allah bagi kita ulang banyak kali, boleh buat banyak kali, sebab dia boleh senang hilang. Tapi kalau sekali dapat, sembuh. Jadi yakinlah. Saya harap jemaah sekalian yang beramal dengan amalan ni, kalau tanya ayat apa ni? Ayat Fatihah. Ayat Fatihah 7 qiraat, 14 riwayat. Jangan salah sebut. 14 qiraat ke bantai. Saya kena report tuan-tuan, jemaah sekalian. Kena report pada satu jabatan. Panggil saya, Ustaz baca 14 qiraat. Bila masa saya baca 14 qiraat? Nampak sangat tak ngikut saya. Nakal sungguh. Tak nak ikut, lepas tu fitnah. Padahal ramai dah dapat manfaat dia dah. Ya? Ni semua penyakit semua. Nak bubuh dalam sembuh, spray, mana-mana bahagian sakit, sapu, bawa mandi pun boleh. Tapi sikit benar, lain kali buat baldi air yang tongsot ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita, Allah kabulkan. Dan juga untuk hajat, minum hajat. Nak apa-apa hajat.
Fi kulli hajat, apa-apa hajat. Ia boleh tambah. Ini ibu dia, boleh campur, campur ke lain lah. Kalau nak campur, nak jadikan ibu, saya sarankan bawa botol yang sama setiap waktu ngaji. Itu je botol dia, kemudian jadi botol ibu, tambah ke lain. Ya. Okay. Wallahu a'lam. Masih banyak jemaah sekalian, mohon ampun maaf daripada saya tak kekurangan. Takkan saya kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu a'lam.